Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk pendidikan jasmani kita pada hari ini, seperti biasa kita akan mulakan kelas pagi ini dengan senaman. Okey, cuma kali ini senaman kita adalah senaman yang lain sikit sebab sebelum ni kita ada belajar mengenai cara-cara nak buat regangan, betul? Regangan statik dengan regangan dinamik. Jadi kali ini kita akan belajar senaman yang baru, iaitu senaman di mana awak akan gunakan senaman ni untuk latih dan meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot awak. Okey, kita akan tengok pergerakan-pergerakannya sebentar nanti. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita lihat dulu apakah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan kelas kita sekarang. Okey, tajuk hari ini adalah siapa kuat. Kenapa tajuk dia siapa kuat? Sebab senaman yang kita akan belajar hari ini adalah untuk melatih daya tahan dan kekuatan otot awak. Okey, jadi siapa boleh buat? Dia kuat. Okey. Pertama sekali, sambil-sambil awak tengok video ni, kemudian awak boleh lihat dan rujuk juga buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 1 pada muka surat 56 hingga 57. Okey, kalau awak buka buku teks, dia akan keluar sama macam gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, sebelum tu kita tengok sikit mengenai otot yang kuat ni dahulu. Okey. Aktiviti hari ini adalah untuk melatih daya tahan otot untuk menjadi lebih kuat. Ada banyak kelebihan kalau kita ada otot yang kuat ni. Okey, tapi cikgu kongsikan dua je. Sebab dua ni yang paling penting lah. Okey, yang pertama, otot yang kuat mampu mengangkat beban yang lebih berat. Bila awak punya otot kuat, awak boleh angkat benda yang lagi berat lah. Okey, contoh, awak punya benda paling berat dengan ayah awak angkat benda yang paling berat, beza kan? Maksudnya otot ayah awak lagi kuat daripada otot awak lah sebenarnya. Itu beza dia. Okey, kedua, B. Otot yang kuat dapat bekerja berulang-ulang dalam satu jangka masa yang panjang. Bila awak ada otot yang kuat, awak boleh buat kerja ulang-ulang banyak-banyak kali dalam satu jangka masa yang panjang. Okey. Sebelum kita tengok apa aktiviti-aktiviti tu, apa jenis senaman semua tu, cikgu nak kongsikan satu fakta menarik. Sebab sekarang tengah musim sukan kan, jadi cikgu pun ada satu fakta berkaitan dengan sukan. Ni tengok ada gambar orang angkat berat ni. Tengok ni mesti kuat ni. Okey, baca dia punya ayat tu. Fakta menarik, atlet angkat berat negara Muhammad Hafifi Mansur, ini asal daripada Terengganu lah tak silap cikgu, telah berjaya mengangkat 140 kg dalam acara snatch dan 176 kg untuk clean and jerk dalam acara angkat berat sukan Olimpik pada tahun 2016. 140 dengan 176 kilo. Awak tengok benda paling besar dekat rumah awak apa? Kalau paling mudah nak cakap lah kan, satu kampit beras yang besar tu pun 10 kilo. Dia sampai 140 dengan 176 kilo tau. Kuatlah dia ni. Otot dia memang ada daya tahan dan kuat. Okey. Jadi habis tentang fakta, sekarang kita akan lihat apakah aktiviti ataupun senaman yang awak boleh buat di rumah untuk meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot awak. Mana tahu satu hari nanti awak boleh angkat sama berat dengan macam atlet angkat berat negara kita ni kan. Mari kita lihat apa aktiviti yang ada. Okey, aktiviti yang pertama adalah mengekalkan posisi tekan tubi. Awak kena buat macam mana?
Ambil dua tapak tangan awak. Okey, awak macam nak baring dekat atas lantai tu. Baring menerak tu kan. Cuma jangan tangan tu turun habis lah. Awak pacakkan tangan awak bagi lurus. Okey, kaki pun pasak juga di belakang. Kemudian awak buat posisi sama macam dalam gambar ni. Okey. Selama 10 hingga 15 saat. Dia tak ada nak kena buat 10 kali ke 12 kali ke apa, tak ada. Dia awak kena duduk je dalam posisi macam gambar ni selama 10 hingga 15 saat. Maksudnya paling sikit 10 saat, paling lama 15 saat. Kalau awak boleh buat paling lama, awak memang hebat. Okey. Kemudian kedua, mengekalkan posisi cangkung separa. Cangkung separa ni maksudnya apa? Bahasa mudah dia adalah awak duduk separuh. Macam konon-kononnya awak duduk atas kursi tu. Tapi sambil awak berdiri. Okey, cara macam mana? Semua berdiri. Okey, kemudian bengkokkan lutut sambil tangan awak depa ke hadapan. Buat posisi konon-konon awak duduk ni kan. Selama 10 hingga 15 saat. Sama macam yang tadi itulah. Okey. Awak buat selama paling sikit 10 saat, paling lama 15 saat. Okay, dia ada dua cara. Sama ada awak buat cara yang pertama iaitu sambil berdiri, ataupun awak boleh buat cara yang kedua iaitu sambil baring. Ni cara sambil berdiri. Ni cara sambil berdiri. Ni sekarang cara sambil baring. Okey, awak baring. Sama baringan macam dalam gambar. Kaki awak letak macam dalam kedudukan dalam gambar. Tangan di sisi. Okey, kemudian awak kaki tu jangan gerak tau. Kaki jangan gerak. Paling penting kaki jangan gerak. Awak bangun perlahan-lahan dan angkat tangan awak sampailah ke boleh sentuh lutut. Kemudian awak kekal dalam posisi tu selama 10 hingga 15 saat. Lepas tu turun balik. Okey. Posisi yang ketiga, aktiviti yang ketiga, duduk dan berdiri tanpa sokongan. Okey. Daripada awak duduk kena duduk macam mana awak tengok gambar tu. Dia bukan duduk yang duduk tinggung ke, duduk atas kursi ke apa. Dia duduk bersila. Daripada duduk bersila, awak kena berdiri tanpa sokongan. Tanpa sokongan ni maksudnya apa? Awak tak boleh nak minta orang tolong bangunkan awak ke, awak nak tarik tangan orang untuk awak bangun ke, awak nak tahan atas lantai baru awak bangun ke, tak ada. Awak daripada duduk bersila macam biasa, awak terus boleh bangun dan berdiri. Tengok contoh macam gambar tu. Mula-mula dia duduk bersila, kemudian tangan dia letak kat depan. Sebab apa dia letak tangan kat depan? Sebab dia nak elak daripada diri dia. Kan dia nak pegang orang lain ke, dia nak pegang lantai ke, pegang kerusi, meja dekat depan dia nak bagi dia bangun tu. Jadi dia letak tangan di depan, kemudian perlahan bangun untuk berdiri tanpa sokongan. Okey, dia letak kat situ mengikut kemampuan. Maksudnya ikut awak mampu nak buat berapa kali. Dia tak ada letak macam tadi ada 10 hingga 15 saat kan. Ni dia tak ada nak kena buat berapa. Maksudnya kalau boleh buat banyak bagus. Awak tak boleh buat banyak, buat setakat mana awak mampu sahaja. Okey. Tapi kalau cikgu, kita ikut standard macam yang tadi tu lah. Paling sikit 10, paling banyak 15 kalau awak boleh buat. Okey. Kemudian nombor 4, daripada posisi baring kepada posisi duduk. Tadi macam posisi cangkung separa sambil baring tadi, awak kena sentuh awak punya lutut dan duduk keras macam tu je kan. Okey tak, ini beza dia. Daripada posisi baring, daripada awak baring, kaki masih sama macam kaki yang tadi tu. Kaki jangan gerak, yang paling penting. Okey, tangan nak bagi awak tak pegang mana-mana, pegang rata-rata, awak letak atas badan awak macam awak peluk diri awak tu kan. Okey. Nak senang buat penanda, tapak tangan awak ni awak silang macam huruf X, kemudian awak letak atas bahu masing-masing. Okey, daripada awak baring, awak cuba untuk bangun.
Dengan syarat apa? Kaki awak jangan gerak, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bila awak cuba nak tu, sebab dia kata posisi duduk kan, maksudnya daripada awak baring, kena paling rapat dengan lutut awak macam awak tengah duduk lah. Okay. Yang ni pun sama juga, dia mengikut kemampuan. Awak boleh buat banyak, bagus. Kalau tak boleh buat banyak, cuba buat setakat mana yang awak mampu sahaja. Okey, langkah yang kelima adalah ringkuk tubi separa. Ringkuk tubi separa ni dia adalah gabungan daripada yang cangkung separa tadi tu dan juga dengan aktiviti yang kita buat tadi, iaitu daripada baring ke duduk. Cara macam mana? Tadi mula-mula yang cangkung separuh, awak kena bangun daripada baring, awak bangun, sentuh lutut dan tahan. Betul? Okey, kemudian posisi baring kepada duduk, awak tak payah sentuh, awak bangun dan duduk. Okey. Beza dia adalah sebab dia gabungan. Awak gabungkan kedua-dua kemahiran tu. Awak sekarang kena buat kaki masih biasa, duduk baring macam tadi. Jangan gerakkan kaki awak. Dan awak dah baring, tangan ke depan. Sentuh awak punya lutut. Okay. Sambil tu bangun perlahan, sentuh lutut. Bangun perlahan, sentuh lutut. Cuba untuk buat sebanyak mana yang boleh. Okay. Dan akhir sekali, ini siapa yang ada taman permainan dekat kawasan rumah dia boleh buat lah. Siapa yang tak ada, tak apa, awak buat yang aktiviti 5, aktiviti yang cikgu cakap tadi tu kat rumah pun dah bagus. Okay. Untuk siapa yang ada taman permainan dekat rumah, selalu taman permainan dia ada benda yang ni. Kalau bahasa Inggeris dia kita panggil monkey bar. Kalau bahasa Melayu kita panggil palang je lah. Biasa, mudah je. Okay. Apa nak kena buat adalah bergayut dan meniti palang. Gayut daripada satu palang, tukar tangan, satu lagi palang, kemudian satu lagi palang, sampailah habis kalau awak mampu. Okay, sebab dia kata kat situ mengikut kemampuan. Katalah awak tak mampu nak buat sampai habis, awak boleh buat 4 palang je ataupun separuh je. Tak ada masalah. Buat setakat mana yang awak mampu sahaja. Kena hati-hati sebab bila awak bergayut ni, awak macam terapung tau, dia terangkat. Jadi awak bila dah lepas, katalah awak tak larat dah, awak dah nak lepas, nak turun, nak mendarat tu kena hati-hati. Jangan sampai awak tu jatuh keremam baring tu, bahaya. Satu, pasal bawah tu mungkin ada setengah tempat dia tanah. Bila tanah dia mungkin ada batu-batu. Kalau awak jatuh betul macam tu, kena kepala dekat batu, sakit, dah luka, darah, dah kena pergi klinik. Okay. Yang kedua, kalau awak tak jatuh atas tanah, awak mungkin kepala awak boleh kena dekat bahagian tangga-tangga dia nak, sebelum awak nak panjat kat palang tu kan, dia ada tangga kan, macam kat tepi kiri kanan tu. Mungkin kepala awak boleh kena situ. Dah ke benda tu besi. Besi keras, kalau kena sakit, mungkin boleh luka, mungkin boleh bengkak, benjol, ataupun jadi lagi teruk. Mungkin benda tu ada berkarat. Kalau luka kena karat ni, nanti kena injek, kena pergi kat hospital, kena cucuk. Lagi satu hal pula dah. Okay. Bila nak jatuhkan diri awak daripada situ, awak tak larat dah, pastikan awak mendarat dengan kedua-dua kaki. Jangan jatuh kaki kanan dulu baru kaki kiri ke apa. Jatuh dua-dua kaki terus. Bila dah jatuh tu duduk. Awak jangan jatuh sambil berdiri. Jatuh duduk tu kenapa? Bila awak jatuh duduk, dia kurangkan sakit lagi sebenarnya daripada awak jatuh berdiri dengan jatuh duduk. Jatuh berdiri lagi sakit. Okay. Tu petua dia. Tapi kalau kata tak mampu juga, awak boleh pergi dengan mak ayah awak ataupun abang kakak awak. Macam contoh dalam gambar ni kan, sambil awak tengah gayut tu, dia ada untuk awasi awak ataupun pegang awak untuk tahan dan support awak daripada jatuh. Okay. Kita dah tengok 6 pergerakan yang boleh awak guna untuk bagi awak punya otot, daya tahan otot jadi lebih kuat.
apa otot-otot yang terlibat, apa otot yang awak guna masa buat aktiviti-aktiviti ni sebenarnya. Dekat sini kita tengok ada gambar otot-otot tersebut. Okey. Kita tengok yang pertama. Kita mula daripada atas, senang sikit. Otot bahu. Bahu ni dekat sini. Aktiviti yang guna untuk awak latih otot bahu awak adalah aktiviti 1 dan aktiviti 6. Aktiviti 1, aktiviti apa? Yang tadi itulah, tekan tubi dengan yang panjat palang tu. Okey. Kemudian turun bawah lagi. Turun ke bahagian abdomen. Abdomen ni badan awak lah yang tengah-tengah ni. Okey, aktiviti 4 dan 5. Aktiviti 4 dan 5 adalah aktiviti apa? Aktiviti 4 tadi adalah yang daripada posisi baring kepada posisi duduk tu, dan rengkok tubi separa yang awak kena bangun sampai awak pegang awak punya lutut tu. Okey. Kemudian di tepinya pula adalah otot lengan. Lengan awak ni lah. Okey. Bahagian lengan adalah pada aktiviti 1 dan 6 juga sama dengan otot bahu, iaitu aktiviti tekan tubi tu dan panjat palang. Betul lah kan? Sebab bila awak panjat palang, awak kena guna kekuatan lengan awak nak pegang kat situ. Tapi itu kekuatan lengan. Awak tahan dia pada bahu awak. Sebab tu dia saling kait rapat aktiviti tu. Okey. Tadi aktiviti 4 dan 5 otot abdomen. Sebab apa? Awak nak kena bangun tu nak kena bongkok-bongkok badan semua kan. Sebab tu dia latih awak punya abdomen. Okey. Otot pinggul. Pinggul ni bahagian mana? Dia bahagian belakang awak, di antara pinggang dengan punggung awak. Okey. Otot pinggul akan awak guna pada aktiviti 2 dan 3. Aktiviti 2 dengan 3, aktiviti apa? Yang posisi cangkung separa tu, yang duduk separuh tu. Kalau awak buat aktiviti duduk separuh tu dan juga aktiviti duduk dan berdiri, yang duduk diri terus tanpa sokongan tu, dia akan guna awak punya otot di bahagian pinggul. Sebab pinggang kan macam awak nak duduk tu kan. Duduk mesti guna pinggang dengan punggung. Betul tak? Dan akhir sekali otot kaki. Pada aktiviti 2 dan aktiviti 3 juga. Betul. Sebab aktiviti 2, awak kena, kaki awak ni kena kuat. Sebab awak nak tahan posisi macam awak tengah duduk separuh tu kan. Kalau kaki tak kuat, dia tak boleh tahan lah. Betul. Sama juga macam yang aktiviti 7. Daripada bersila, awak nak kena bangun terus. Awak nak bangun tu nak guna kekuatan apa? Kekuatan kaki, nak bagi tolak diri awak nak bangun kan. Jadi itu adalah otot yang awak guna untuk aktiviti 2 dan 3, iaitu otot kaki. Okey, itu saja untuk kelas pendidikan jasmani kita pada hari ini. InsyaAllah awak boleh cuba untuk buat aktiviti-aktiviti ni di rumah pada masa lapang. Sebab sekarang pun COVID kan, awak nak main kat luar rumah pun macam mak ayah awak tahu apa nak bagi, betul? Jadi buat aktiviti ni dalam rumah semasa ada di rumah ni. Nanti insyaAllah awak punya otot datang sekolah dah kuat. Okey. Itu saja. Jangan lupa untuk buat latihan dalam Google Form macam biasa untuk PJ dan juga untuk pendidikan kesihatan nanti. Alright. Itu saja untuk kelas pendidikan jasmani kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang dalam kelas yang seterusnya. Bye.